Nabi Sulaiman. Sadaqallahul-azim. Jadi maksudnya, setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya melainkan semut putih atau anak-anak. Ya, dabatul ard. Kalau ikut tafsir, dabatul ard tu dinamakan dabatul ard tu kerana dia makan semua benda yang ada kat tanah. Ya. Yang telah memakan tongkatnya, maka apabila ia tombang, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara yang gaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam azab. Jadi jin ni memang takut dengan Nabi Sulaiman AS. Tengok muka Nabi Sulaiman pun dah kecut. Tuan-tuan, Jadi tuan-tuan, Nabi Sulaiman pakai tongkat. Tak ada siapa tahu tongkat dia dimakan oleh anak-anak, tuan-tuan. Mudah saja, tongkat dimakan oleh anak-anak. Tapi yang saya nak tunjukkan rahsianya, tuan-tuan, tongkat tu dimakan anak-anak, tak ada orang yang perasan, termasuk jin. Kenapa? Ini sifat anak-anak. Diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, tuan-tuan, dalam ayat tersebut, jin tidak sedar. Kenapa? Kerana anak-anak dia makan semua benda yang ada selulus, tuan-tuan, dan dia makan secara senyap-senyapan. Dia akan makan secara senyap, tuan-tuan. Tengok. Ya. Baik. Nah, tuan-tuan tengok ni. Anak-anak makan segala jenis bahan yang mengandungi kayu. Tengok, tuan-tuan. Al-Quran ceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman yang berlaku mungkin ribuan tahun. Kita pun tak tahu bila, tuan-tuan. Tapi orang zaman sekarang dia sebut, termites are often called the silent destroyer. Anak-anak memang biasanya disebut sebagai pemusnah yang senyap-senyap. Quran sebut pasal itu, tuan-tuan. Berkaitan dengan Nabi Sulaiman, without you noticing it. Tanpa kamu boleh tengok, jin pun tak boleh tengok, tuan-tuan. Jin pun tak boleh tengok anak-anak yang duduk makan tongkat Nabi Sulaiman. Sebab apa? Anak-anak dia akan memusnahkan bahagian dalam, tuan-tuan. Tengok lagi, tuan-tuan. Architects body, ini institusi arkitek, saya mengatakan termite is a silent eater. Termite ataupun anak-anak adalah pemakan yang senyap-senyap. Senyap. Tengok lagi, tuan-tuan. Why are termite called silent destroyer? Mengapa anak-anak dianggap sebagai pemusnah yang senyap-senyap? Tengok, tuan-tuan, silent, senyap. Baik, tuan-tuan, untuk mendengar apa aktiviti kalau kat rumah tuan-tuan ada kayu, tuan-tuan tak akan tahu kayu tu dimakan oleh anak atau tidak. Cara yang boleh digunakan ialah dengan menggunakan stetoskop yang doktor-doktor gunakan. Ambil letak itu baru tuan-tuan akan tahu. Dalam tu ada anai-anai. Baik, tuan-tuan. Subhanallah, tuan-tuan, ini cerita anak-anak. Pagi ini kita cerita binatang saja. Satu lagi, tuan-tuan, sebelum saya tutup untuk berehat ni, ada 15 minit lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar cerita pasal gagak. Gagak yang membantu Qabil untuk menanam dia punya adik dia ke abang dia, saya tak ingat. Adik dia untuk menanam mayat adik dia. Tuan-tuan, nanti kejap. Okey. Nak cerita Qabil Habil ni ada dalam Quran, ada dalam Bible, tuan-tuan. Tadi dalam Bible dia tak tunjukkan apa yang berlaku kepada jasad adik dia. Tuan-tuan,
Cuma dalam Quran saja, dan dalam Quran dia tak sebut pun, ya. Nama apa ni Qabil dengan Habil ni tak disebut pun, ya tuan-tuan, ya. Fa Sadaqallahul Azim. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak, ya, menyuruh mengorek-ngorek, tuan-tuan, ya, di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Ya, Qabil berkata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku. Aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak itu supaya aku dapat menimbus mayat saudaraku. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala ceritakan tentang animal behavior, tingkah laku haiwan burung gagak. Ya, cerita kisah anak Nabi Adam AS, Qabil dan Habil. Yang mana Qabil Habil memang tak disebutkan di dalam Al-Quran, nama dia disebutkan dalam hadis Nabi, tuan-tuan. Ya. Jadi, tuan-tuan tengok, ya. Dalam kitab Injil ataupun Bible ada disebutkan tentang peristiwa ini, tuan-tuan, ya. Maksud yuari ini apa dia? Tuan-tuan, untuk menyuruhkan, tidak ditunjukkan pada orang lain, ya, disembunyikanlah, tuan-tuan, ya. Baik, sekarang kita tengok, tuan-tuan. Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah burung gagak, tuan-tuan. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuri sawata akhi. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak, ya, mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Tuan-tuan, penemuan sains, ya. Kita tengok penemuan sains. Gagak binatang yang cerdik, tuan-tuan. Ya. Gagak binatang cerdik, crow are intelligent, ya. Dia sama, dia punya kemampuan dengan budak berumur 7 tahun, tuan-tuan. Kemampuan gagak ni sama dengan keupayaan budak yang berumur 7 tahun. Ini budak 7 tahun ni, tuan-tuan. Budak 7 tahun ni dia menyelamatkan seorang, ya, kanak-kanak, ya, tuan-tuan, ya. Orang lain tak tolong dia, tapi ada budak yang berumur 7 tahun menolong kanak-kanak ini. Ini di negeri China. Ini budak 7 tahun ni, tuan-tuan. Tengok mana tu. Ya. Budak 7 tahun. Jadi gagak punya keupayaan macam budak berumur 7 tahun, tuan-tuan. Baik. Gagak boleh ingat muka kita, tuan. Ya, never cross a crow. Jangan buat jahat kepada burung gagak. Dia akan ingat muka kita. Ya, dia akan ingat muka kamu. Tengok, tuan-tuan, ya. Ya, orang stres pun dia tahu. Kalau kita stres, gagak boleh tahu, tuan-tuan. Ya. Ya, burung gagak adalah burung yang paling cerdik di atas muka bumi. Ya. Burung gagak dia boleh buat senjata. Ya. Tengok, tuan-tuan, ya. Macam mana burung gagak ni dia buat peranti. Dia nak ambil makanan, ya. Dia gunakan apa? Kayu. Dia untuk cucuk apa? Mencari serangga yang ada dalam lubang tadi, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, ya. Gagak boleh diajar untuk mengungut sampah. Ya. Kemudian gagak membuat upacara pengkebumian. Tengok, tuan-tuan, ya. Funeral, ya, pengubian. Ni gagak.
Dia bila ada kawan dia mati, gagak-gagak ni dia akan melakukan funeral. Funeral ialah ucara pengkebumian dia, tuan-tuan. Scientists for years have known that crow have great memories. Saintis telah mengenali bahawa gagak ini boleh mempunyai ingatan yang kuat. They can recognize human face, dia boleh mengenal pasti muka seseorang, tingkah laku, dan boleh menyampaikan maklumat itu kepada anak-anak dia. Ini berita penemuan dia, tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan tengok. Crow hold funeral. Gagak-gagak ini mengadakan upacara pengkebumian. Ini 2016. To crow hold funeral, adakah gagak membuat upacara pengkebumian tahun 2019. Why crow hold funeral? Kenapa gagak ini mengadakan upacara pengkebumian? Tahun 2019. Ini makna kajian baru ni, tuan-tuan. Why crow hold noisy funeral? Kenapa gagak-gagak ini membuat upacara bising semasa semasa pengkebumian dia punya kawan yang mati. Think crow funeral Asrin, adakah dipikirkan bahawa pengkebumian gagak ini satu yang pelik? Wait until you see the wake. Tunggu sampai kamu sendiri melihatnya. Funeral. Tuan-tuan, funeral lagi, tuan-tuan. Sekarang kita tengok, tuan-tuan. Gagak. Apa gagak buat, tuan-tuan?